Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik kerana kalau kita lihat ya, Malaysia adalah peneraju pengadaptasian revolusi industri 4.0 atau IR 4.0 dalam kalangan perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana atau PKS di ASEAN selepas Singapura. Dan kedudukan itu juga akan terus kekal jika momentum peralihan operasi perniagaan kepada yang lebih berteraskan pendigitalan diteruskan. Dan kalau kita tengok, kerajaan juga banyak mengadakan sokongan yang berterusan dalam pendigitalan dan automasi berdasarkan asas daripada pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin. Kita ada prihatin PKS tambahan, pelan jana semula ekonomi negara atau penjana, dan pakej kerangka inisiatif tambahan khas atau kita panggil kita prihatin bagi mendorong peralihan itu, Fizi. Baik, dalam masa yang sama, mempercepatkan pendigitalan dan penggunaan teknologi dalam kalangan PKS adalah selari dengan hasrat kerajaan untuk pembangunan ekonomi dan negara itu sendiri. Sehubungan dengan itu, bagi menyokong usaha ini, satu inisiatif telah diwujudkan oleh Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC, iaitu MTDCI 4.0 Tech Week yang akan diadakan 24 sehingga 26 November yang khusus membantu mempersiapkan PKS beralih kepada penggunaan teknologi digital dalam perniagaan. Dan untuk bercakap mengenainya, di studio adalah Datuk Nur Halim Yunus, Ketua Eksekutif MTDC, Datuk Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif Serba Dynamic, dan Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Baik, mungkin kita nak teruskan kepada soalan pertama kita terdahulu kepada Datuk Halim terlebih dahulu, iaitu kita ingin melihat kepada mengenai inisiatif MTDCI 4.0 Tech Week yang diadakan kepada usahawan dan juga PKS di Malaysia ini. Mungkin Datuk Halim ada boleh berikan ulasan sedikit? Ya, terima kasih. Seperti yang kita faham sekarang ini, dalam keadaan sekarang, walaupun kita berhadapan dengan COVID-19, pembangunan teknologi perniagaan, perdagangan antarabangsa terus berkembang. Ya. Maknanya terus perlu berterusan. Maka kita melihat ini adalah satu keperluan untuk kita memperkenalkan teknologi kepada para usahawan, terutamanya usahawan AKS tempatan, dan membina jaringan di antara usahawan, di antara pembangunan teknologi sama ada universiti dan institut tempatan, dan juga syarikat yang membangunkan inovasi yang boleh digunakan oleh IKS tempatan kita. Jadi kita akan mengadakan program ini pada 24 hingga 26 November di MITEC, Malaysian International Trade and Exhibition Centre, dan kita akan menjemput usahawan untuk hadir kerana kita akan mengadakan dan menjemput usahawan-usahawan teknologi yang menyediakan perkhidmatan dan produk yang boleh digunakan di dalam operasi harian IKS. Kita juga akan menjemput organisasi yang menyediakan dana daripada DFI, Developmental Financial Institution, dan juga pembekal dana yang lain. Dan kita juga akan mengadakan program yang berbentuk sharing, di mana IKS tempatan yang sudah menggunakan teknologi, bagaimana pengalaman mereka dalam menerima teknologi, menggunakan teknologi, dan kita berharap program ini akan dapat membantu usahawan tempatan kita menghadapi cabaran sekarang pada waktu ini, di mana kita ada cabaran dari segi tenaga kerja, kita ada cabaran dari segi produktiviti dan efisiensi, dan kita dapat memberi satu platform di mana kita boleh menyediakan kesemua perkhidmatan ini dan membantu usahawan tempatan kita. Ya, saya nak bertanya kepada Datuk Dr. Muhammad Abdul Karim Abdullah. Datuk, kalau lihat dengan inisiatif yang dijalankan oleh MTDC ini, bagaimana Datuk boleh beri pandangan mengenai betapa pentingnya perkongsian dalam perancangan strategik? Boleh Datuk kongsikan mengenai perkara ini? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya ingin melahirkan rasa amat tahniah dan juga amat gembira di atas usaha yang dipelupuri oleh MTDC, dan seperti yang saya selalu tegaskan bahawa teknologi inilah yang akan menentukan kejayaan sesebuah institusi. Dan dalam konteks saya sebagai usahawan yang mengharungi pelbagai cabaran bukan saja domestik di Malaysia tetapi juga di peringkat pasaran antarabangsa. Jadi pendek kata, apa yang diusahakan oleh MTDC ini adalah merupakan suatu usaha yang amat dialu-alukan, suatu usaha yang saya cukup gembira untuk melihat
MTDC mempelopori dan juga agresif dalam mempromosikan teknologi yang mutakhir yang selalu disebut-sebutkan Industri Revolution 4.0 ini. Baik, Dato' Nur Halim, tadi kita dah bercakap mengenai MTDC I4.0 TEDWIT ini. Jadi kita berada di tengah-tengah kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Bagaimana sebenarnya usaha ataupun inisiatif ini dapat membantu pertumbuhan PKS dan juga dapat membangunkan dari segi ekonomi negara kita sendiri? Ya, terima kasih. Saya rasa kalau kita melihat kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri sewaktu melancarkan program Sandbox, National Technology Innovation Sandbox tempoh hari, kita dapat melihat bahawa ada beberapa perkara yang disebut oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Pertamanya adalah dari segi bagaimana teknologi boleh membantu usahawan kita, sama ada usahawan di dalam manufacturing ataupun usahawan di dalam bidang pertanian. Bagaimana kita boleh membawa teknologi untuk membantu mereka meningkatkan produktiviti. Misalnya sekarang ini kalau kita melihat di kilang, oleh kerana cabaran yang kita hadapi dalam menghadapi isu COVID ini, misalnya kita perlu melihat bagaimana kita boleh menggunakan teknologi untuk membantu menjaga keselamatan para pekerja kita. So dalam konteks ini mungkin kita melihat bagaimana kita boleh memperkenalkan mechanization dan robotik misalnya, dan sensor teknologi untuk big data. Dan kita telah bekerjasama dengan beberapa IKS pada tahun lepas. Sebenarnya 50 IKS tempatan memperkenalkan teknologi untuk mereka aplikasi di tempat mereka sendiri. Ya. Dan dalam hal ini kita mendapati bahawa apabila kita membawa teknologi kepada IKS, kita akan dapat membantu mereka di dalam peningkatan produktiviti dan efisiensi. Ya. Dan dalam industri 4.0 ni, apa yang kita perlu fahami adalah bukan semua syarikat tempatan dalam situasi di mana mereka boleh terus mencapai tahap industri 4.0. Mungkin ada syarikat yang masih lagi di industri 2.7 ataupun 2.5 misalnya. Ataupun ada syarikat yang sudah 3.0 dan 3.5. Jadi usaha ini perlu berterusan dan kita ingin memperkenalkan inovasi yang juga dijana oleh IKS tempatan. Sebab kita ada IKS yang membangunkan inovasi yang boleh digunakan oleh IKS tempatan juga untuk mereka menjana produktiviti dan efisiensi. Ya, Dr. Nur Halim, saya ingin tambah soalan di situ ya. Kalau kita lihat apa yang Dr. Nur Halim cakap, ia sekaligus dapat membantu PKS yang sebelum ini belum lagi masuk dalam ruang digital untuk transform atau beralih terus kepada ruang digital itu. Dan dengan adanya MTDC Tech Week ni, apa mungkin penyesuaian dengan hasrat kerajaan itu dalam pembangunan negara, lebih-lebih lagi dalam pembangunan PKS dalam beralih terus kepada pendigitalan dalam perusahaan mereka? Ya. Mungkin contoh yang paling mudah saya sebut ialah dari segi bagaimana kita membawa teknologi dalam bidang pertanian. Sebab bukan jarang, kadang-kadang orang melihat pertanian ni tak ada teknologi. Tapi teknologi dalam bidang pertanian ni satu perkara yang ada dan memang penting untuk kita gunakan teknologi dan manfaatkan sepenuhnya. Ya. Jadi kita dalam selama masa 2, 3 ataupun 4, 5 bulan ataupun tahun ini, kita telah memperkenalkan beberapa teknologi yang dibangunkan oleh rakyat tempatan sendiri untuk digunakan dalam bidang pertanian. Misalnya kita ada robot yang kita bangunkan untuk digunakan di dalam program fertigasi, sebab ramai sekarang ni usahawan tani di Malaysia yang berkecimpung dalam bidang fertigasi untuk menanam cili dan sebagainya. Dan kita tahu apabila kita terlibat dalam pertanian, kita memerlukan kerja-kerja peracunan, kerja-kerja pembajaan, dan perkara-perkara ini adalah satu cabaran sebenarnya untuk mendapatkan orang yang sanggup buat kerja ini di waktu pagi, awal pagi dan sebagainya, dan berat dan sebagainya. Jadi contoh di situ ialah bagaimana kita boleh membangunkan automation system ataupun robotic system yang boleh digunakan oleh petani kita yang mampu milik, yang boleh menyelesaikan masalah pekerja dan meningkatkan produktiviti. Dan kita telah mempunyai beberapa buah syarikat yang telah membangunkan produk-produk ini yang boleh digunakan oleh petani. Dan misalnya sewaktu COVID, misalnya kita melihat ada syarikat-syarikat robotik tempatan yang membangunkan robot yang digunakan di hospital, yang membantu kerja-kerja frontliners supaya risiko COVID ini boleh kita uruskan dengan lebih baik. Jadi ini adalah contoh-contoh di mana walaupun kadang-kadang kita melihat robot ini kita mesti dapatkan daripada luar negara, tapi robot yang dibangunkan oleh rakyat tempatan juga ada. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang kita nak
war-warkan, yang kita ingin kongsi supaya kita dapat membangunkan bukan sahaja IKS tempatan dalam bidang tradisi, tetapi kita menyokong usaha-usaha inovasi yang dibangunkan oleh IKS tempatan sendiri supaya mereka boleh bertambah maju dan boleh berdaya saing dan kita dapat mengeksport produk inovasi ini ke luar negara. Baik, Dr. Abdul Karim, tadi kita melihat kepada kesan kepada pandemik COVID-19 ini. Jadi kita tidak dinafikan sebenarnya pandemik ini mempercepatkan proses peralihan daripada sebelum ini. Mungkin PKS ini banyak menggunakan proses ataupun banyak menggunakan cara secara tradisional, tapi mereka kini telah pun mula mahir menggunakan platform digital itu sendiri. Jadi sebagai badan yang bertindak dalam memperkasakan pembangunan digital dengan penganjuran MTDCI 4.0 Tech Week ini, apakah peluang-peluang yang ada pada PKS ini yang mereka akan dapat apabila mereka turut serta dalam program yang diadakan ini semua? Pertama, kenyataan ataupun the statements that you have released out is very true and correct. Ketika COVID-19 pandemik ini, kita mendapati bahawa usahawan sama ada peringkat PKS ataupun peringkat syarikat besar dan seumpamanya, semua dipaksa untuk menggunakan teknologi yang sedia ada untuk membolehkan mereka berhubung di antara satu sama lain. So he's talking about the online technology, video conferencing and other relevant technology. For example, macam cordless kind of technology, contactless kind of technology and so on and so forth. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini adalah apabila keadaan dipaksa, maka sama ada suatu dahulu difikirkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Jadi maknanya di sini kalau kita lihat PKS ni, dia ada satu sifat yang agak takut untuk invest ataupun melabur di dalam bidang-bidang teknologi. Sebab selalu diwar-warkan bahawa teknologi ini memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Tapi pada realiti dia, ianya banyak options, pilihan di luar sana sekarang daripada pelbagai negara yang memberikan teknologi yang diperlukan tadi pada harga yang agak kompetitif. Dan Dato' Halim tadi juga sebutkan our own domestic technology producer juga berjaya untuk keluarkan teknologi tempatan yang agak kompetitif. Jadi balik pada soalan tadi, saya merasakan bahawa PKS perlu berebut peluang ini dan sedaya upaya untuk menghayati, memiliki dan juga menguasai teknologi, especially berkaitan dengan Industry Revolution 4.0, sebab semua teknologi ini akan menjurus ke arah menambahkan produktiviti aset yang dimiliki oleh PKS ataupun perkhidmatan yang mereka roll out into the market. Jadi saya rasa Tech Week ini memberi peluang yang amat besar kepada PKS untuk kemukakan apa yang mereka ada. Ya. Baik, tidak dinafikan pendigitalan adalah merupakan langkah yang perlu diambil oleh usahawan untuk memastikan syarikat itu kekal berdaya saing dan mampan dalam persekitaran terkini ini. Betul. Dan apapun kita akan terus membincangkan mengenai inisiatif yang dilakukan oleh MTDC ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.